Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatina Akilah, mewakili dari kumpulan 2 ingin membuat pembentangan yang bertajuk pendengaran dan penglihatan. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada individu penting yang banyak membantu kami sepanjang kami menyiapkan projek laporan ini. Pertama sekali kepada cikgu mata pelajaran sains kami iaitu Teacher Azlina. Beliau guru sains yang banyak memberi bimbingan dan semangat kepada kami sepanjang perjalanan projek ini. Akhir sekali, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menolong kami secara langsung atau secara tidak langsung sepanjang projek ini dijalankan. Penglihatan. Penglihatan adalah keupayaan untuk menafsirkan maklumat daripada cahaya optik sampai ke mata. Pelbagai bahagian fisiologikal terlibat dalam penglihatan dirujuk secara kolektif sebagai sistem visual dan menjadi tumpuan untuk pelbagai kajian dalam psikologi, sains kognitif, neuroscience dan biologi molekul. Mata manusia terdiri daripada 3 lapisan iaitu skira, koroid dan retina. Antaranya ialah skira. Skira ialah lapisan yang paling luar. Koroid pula ialah lapisan tengah antara skira dan retina. Dan lapisan yang paling dalam ialah lapisan retina. Di bahagian hadapan mata dilindungi oleh kelopak mata yang boleh tertutup dengan sendirinya. Mata juga dilincirkan oleh air mata yang dihasilkan oleh kelenjar air mata, kalau dalam bahasa sains ialah third gland. Kemudian kita masuk pada had deria penglihatan. Had penglihatan terbagi kepada 2 jenis iaitu ilusi optik dan bintik buta. Ilusi optik terjadi disebabkan otak tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang dilihat dengan mata kerana gangguan keadaan di sekitar objek. Titik buta tidak mempunyai sebarang reseptor yang peka terhadap cahaya. Hal ini menyebabkan imej yang jatuh pada titik tersebut tidak dapat dilihat. Mikroskop terbagi kepada 2 iaitu optik dan elektronik. Mikroskop optik merupakan mikroskop berasaskan kanta optikal. Mikroskop optik juga dikenali sebagai mikroskop cahaya. Berasaskan kanta optikal, mikroskop optik juga dikenali sebagai mikroskop cahaya kerana ia menggunakan cahaya nampak dan sistem kanta untuk membesarkan imej sampel-sampel kecil. Mikroskop elektron mampu membesarkan butiran terperinci dengan kuasa gandaan yang tinggi disebabkan penggunaan elektron dan bukannya cahaya untuk menyebar material. Pembesaran sehingga 500,000 kali ganda. Alat teknologi yang membantu deria penglihatan. So, first, teleskop. Teleskop ni function dia untuk melihat objek yang sangat jauh seperti bulan. Periskop pula function dia untuk melihat objek yang di hadapan yang terlindung oleh halangan. Teropong pula function dia untuk melihat objek yang sangat jauh. Had pendengaran. Had deria pendengaran ialah had keupayaan telinga untuk mendengar bunyi. Kita hanya dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi antara julat 20Hz hingga 20,000 Hz. Telinga kita tidak dapat mengesan bunyi yang berfrekuensi di luar daripada julat frekuensi ini. Julat frekuensi pendengaran seseorang individu adalah berbeza. Apabila usia seseorang semakin meningkat, julat frekuensi pendengarannya menjadi semakin kecil kerana gegendang telinganya menjadi semakin kurang kenyal. Stetoskop pertama yang dibuat daripada kayu telah dicipta oleh Reynolds di Hospital Necker Event Melades Paris pada tahun 1816. Stetoskop ini biasanya digunakan oleh doktor untuk membantu kita mendengar denyutan jantung. Kecacatan pendengaran berlaku apabila deria pendengaran seseorang tidak berfungsi dengan sempurna. Kecacatan pendengaran lazimnya disebabkan oleh kerosakan telinga akibat jangkitan mikroorganisma, kecederaan proses penerimaan atau bunyi yang berlarutan. Pembesar suara menguatkan bunyi supaya dapat didengar dari jauh. Cara membentukkan kecacatan pendengaran. Gegendang telinga yang pecah dan kerosakan pada osikal pula boleh dibentukkan dengan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Kerosakan pada telinga dalam lebih sukar untuk dibentukkan. Koklia yang rosak dapat dibentukkan dengan menggunakan implan koklia. Dan saraf auditory yang rosak masih tidak dapat dibentukkan dengan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Implan koklia ni dia macam boleh melekat dekat telinga sampai ke dalam otak. Sampai sini sahaja video kami pada kali ini. Kami menyedari bahawa projek kami ini masih banyak kekurangannya. Itu sahaja daripada guru kami. Sekian, terima kasih.